wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Encik Wan Asim Bedwan Sik, Timbalan Pengarah Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Negeri Johor. Yang berusaha Puan Faridah binti Saad, Pegawai Kemas Daerah Segamat. Yang dimuliakan Ustazah Asma binti Harun, penceramah jemputan khas kita pada pagi ini. Semua warga Kemas, khususnya ibu bapa, ahli jawatan kuasa aktiviti Kemas, dan kepada semua para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah izinnya dapat kita berkumpul secara maya untuk bersama-sama dalam webinar Bicara Santai Anjuran Kemas Daerah Segamat pada hari ini. Para penonton sekalian, menyendirilah jika itu membuatmu tenang, menangislah jika itu dapat memberikanmu kelegaan. Hakikatnya, haruslah kita sentiasa ingat Allah Subhanahu Wa Taala yang akan tetap setia mendengar setiap keluh kesah kita. Hamparkan sejadahmu, sujudlah kepadanya. Mohonlah diberikan kekuatan di dalam setiap ujian hidupmu. Bertepatan dengan tajuk bicara santai kita pada pagi ini, nikmat di sebalik ujianmu. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, bagi memberkati bicara santai kita pada hari ini, saya menjemput Encik Rashidi bin Abdul Rahman untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim kiramin Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sesungguhnya kami berhimpun pada pagi ini bagi melahirkan rasa kesyukuran di atas segala kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur di atas segala nikmat-Mu yang melimpah ruah kepada kami. Lantaran nikmat itu dapatlah kami menghadiri dan mengikuti majlis ilmu pada hari ini dengan jayanya. Ya Allah, Ya Fattah, Ya Alim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkati dan rahmatilah majlis kami ini. Kurniakanlah kepada kami apa kiranya ilmu-Mu. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati segala amalannya. Ya Allah, Ya Zal Jalal wal Ikram, eratkanlah hati-hati kami. Kekalkanlah kemesraan antara kami. Tunjukkanlah kepada hati-hati kami dengan limpahan iman dan keyakinan serta keindahan tawakal kepadamu. Hidupkan dan suburkanlah hati-hati kami dengan makrifat sebenar tentang-Mu. Dorongkanlah kepada kami ke jalan yang membawa keselamatan dan lindungilah kami dari kegelapan kepada cahaya-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada Encik Rashidi atas bacaan doa itu tadi. Semoga webinar kita pada hari ini berjalan dengan lancar dengan izin Allah, insya-Allah. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, sebagai pembuka bicara pada hari ini, marilah kita sama-sama mendengarkan ucap tamu dan seterusnya merasmikan webinar Bicara Santai dengan mempersilakan Encik Wan Asim bin Wan Sik, Timbalan Pengarah Jabatan Kemajuan Kemas Negeri Johor. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara saya? Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada saudari pengacara majlis yang saya muliakan, yang kita semua sayangi, yang kita kasihi, Ustazah Asma binti Harun selaku penceramah bebas yang kali kedua kalau seingat saya bersama dengan program Kemas. Terima kasih Ustazah kerana tak seri-seri meluangkan masa bersama dengan kita di Kemas ni. Jadi yang saya hormati yang telah kata orang berusaha untuk mengadakan program ini, iaitu Puan Faridah binti Saad, Pegawai Kemas Daerah Segamat, kepada semua penyelia pelbagai jurusan, pemaju masyarakat pelbagai jurusan, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi pertama dan selamanya kita kena bersyukur kepada Allah SWT. Lagi dan lagi kita dapat dipertemukan dalam pelbagai program yang mulia ini, program yang bermanfaat, program-program ilmu. Jadi saya ingat dah hampir semua daerah yang telah melaksanakan program Bicara Santai, kesemuanya bercorak membentuk jiwa, mendekatkan kita kepada Allah. Program-program yang bercorak keilmuan yang sebelum ini saya, seingat saya lah, setelah 18 tahun saya dalam Kemas ini, memang jarang-jarang kita mengadakan program yang begitu banyak dalam bentuk kerohanian yang memberi ilmu, apatah lagi ilmu yang berkaitan dengan kerohanian agama ni, apatah lagi secara dalam talian. Itulah rahmat Allah mencabut sedikit nikmat kepada kita tapi bagi banyak nikmat lain. Inilah dia nikmat yang kita tak sedar-sedar dalam keadaan pandemik dapat mengadakan program sebegini. Jumpa pula dengan orang yang memang betul-betul berwibawa dalam menyampaikan bidang ilmunya. Dan kalaulah kita nak berjumpa dengan Ustazah Asma ni dalam bersemuka, saya ingat mungkin payah nak atur jadual beliau. Sebab susah kita nak atur masa dia terikat. Tapi bila dalam online ni, secara online ni, alhamdulillah dapat kita atur masa. Macam hari ni saya ada 3 mesyuarat dan 1 program. Bila buat online, kita boleh skip. Alhamdulillah saya boleh curi sikit masa. Saya minta Cik K tadi, Cik Khairunisa untuk ganti sekejap meeting Jawatan Kuasa Pengurusan Aset Kerajaan HQ. Begitulah nikmat yang kita tanpa sedar lah. Yang kedua, nikmat Islam yang kita dapati hari inilah, yang kita peroleh hari ini. Nikmat Islam yang tanpa kita minta pun, kita tak pernah minta dengan Allah jadikanlah aku seorang Islam. Semasa ada alam ruh, tak pernah kita minta lahir aku dunia sebagai seorang Islam. Tak pernah. Kalau ada pun mungkin kita tak ingat. Tapi Allah tetap kita lahir ke dunia ini sebagai orang Islam. Bukan kerana mak dan ayah kita Islam, tapi sebab Allah telah pilih kita menjadi seorang Islam. Kenapa Allah pilih kita sebagai Islam? Kita pun tak tahu. Tapi itulah pilihan Allah menjadikan kita sebagai Islam sekarang ni. Mengucap 2 kalimah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita tak minta pun, tak ada dalam diari hidup kita pun kita minta kita sebagai Islam. Tapi Allah telah lahirkan kita ke dunia ini sebagai seorang Islam.
Kalau macam tu lebih layak lagi rasanya. Kita rasalah. Kenapa Allah tak jadikan bapa saudara Nabi yang Nabi amat kasihi menjadi seorang Islam? Abu Talib. Sehingga Nabi berdoa untuk, dan Allah tegur Nabi, engkau tidak dapat memberi hidayah kepada orang yang kau cintai. Tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan kenapa Allah tak bagi hidayah kepada anak Nabi Nuh, isteri Nabi Nuh yang lemas dalam banjir besar? Alangkah Nabi Nuh sentiasa berdoa dan mengharap menyuruh, ya bunayya, naiklah kapal ini, selamat. Tapi Allah menidakkan tu. Adakah Allah tidak kasih kepada Nabi Nuh? Bukan, tapi Allah telah tetapkan Islam Muslim tu bukan kepada anak dia dan isteri dia sendiri. Takkan Nabi Nuh tak sayang isteri dia? Doa Nabi, doa Rasul ni makbul, tapi Allah bukan tak pilih. Bapa kepada Nabi Ibrahim tak dapat hidayah. Membuat berhala lagi. Membuat berhala ni antara yang mereka yang berada di dasar api neraka. Tapi Allah pilih kita. Siapa kita ni? Ngaji pun tak lancar. Hadis satu pun tak terapal. Kan? Contohnya lah saya lah kan. Tapi Allah pilih kita jadi Islam hari ini. Bukan bapa Nabi Ibrahim. Bukan isteri kepada Nabi Lut yang turut dilaknat Allah dalam dalam musibah, dalam yang Allah hantar berupa petir, ribut dan sebagainya. Tapi Allah bagi hidayah kepada siapa dia? Isteri Nabi Fir'aun. Nabi Fir'aun Allah. Nabi pula Fir'aun. Isteri kepada Fir'aun. Siapa Fir'aun? Orang yang mengaku sebagai Tuhan. Orang yang mengaku sebagai Tuhan, isteri dia. Allah bagi hidayah Asiah antara 4 penghulu wanita surga. Sayyidatina Maryam, Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Fatimah dan Asiah antara penghulu wanita di surga. Macam langit dengan bumi, bukan langit dengan bumi lah. Surga neraka lah. Suami dekat neraka, isteri tempat yang paling mulia. Penghulu segala antara 4 orang penghulu wanita di surga. Dan Allah bagi hidayah kepada Ikrimah bin Hisham tak silap saya. Anak kepada Abu Jahal. Siapa Abu Jahal? Penentang kepada Rasulullah SAW. Hari ini Allah pilih kita dapat hidayah sebagai Islam. Tuan-tuan dan puan-puan, syukur kerana kita sebagai Islam dapat program sebegini lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hakikat sebut hari ini kita tajuk hari ini apa? Manisnya ujian ni. Ujian pun samalah. Selagi kita hidup kat dunia ni, Allah jadikan kita kat dunia ni memang akan ada ujian sebab dunia memang tempat ujian. Dunia ni memang tempat ujian. Akhirat tempat balasan. Surga ataupun neraka. Dia ada 2 je unsur dia kat dunia ni kalau nak ujian ni. Kita nak ambil yang baik ataupun yang buruk. Sebab Allah jadikan kat dunia ni berpasang-pasang. Laki, perempuan, jahat, baik, basah, kering. Semua ada pasangan. Dalam ayat Quran ayat Allah jelaskan berpasang-pasang. Allah jadikan kita ni berpasang-pasang. Ujian. Kita nak pilih yang baik, pilih baik. Tak ada yang tengah-tengah. Neraka, surga. Surga, neraka. Itu sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan, semogalah kita dapat jis ataupun jus-jus yang baik pada hari ini dan kita dapat semaikan dalam kehidupan kita seharian. Sungguhnya kita pun sekarang ni tengah diuji. Tapi percaya dan percayalah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Al-Baqarah ayat 286 tak silap saya. Allah tak beban kita melainkan apa yang kita mampu. Jadi apa yang kita hadapi sekarang ni adalah apa yang kita mampu dan Allah tahu kita mampu. Dan Allah nak timpa ujian kepada kita ni sebenarnya dia tidak memerlukan syarat. Sebab Allah tidak terikat dengan syarat. Sesuatu itu akan bersandar kepada Allah dan Allah tidak berhajat kepada sesuatu untuk menggunakan sesuatu, nak bagi sesuatu. Walaupun selalunya Allah datangkan asbab tertentu. Contohnya sebab mati, accident. Sebab mati, positif COVID. Contohlah biasanya. Tapi Allah tidak terikat pun. Jadi kita tak perlu minta pun ujian tu. Memang Allah dah telah sedia. Kita minta, kita tolak, Allah dah tetapkan ujian tu untuk setiap penduduk kita ni. Dan setiap kita ni sebenarnya ujian berbeza. Ada yang diuji dengan pasangannya, ada diuji dengan isterinya, ada diuji dengan suaminya, ada diuji dengan kerana anaknya, ada diuji dengan rakan sekerja,
ada diuji dengan harta, ada diuji dengan kesihatan, ada diuji dengan kekayaan, pelbagai. Malah ada yang diuji dengan kucing. Dan sekarang ni kita diuji dengan makhluk yang kita tak dapat lihat pun. Virus tu kan tak dapat. Ada yang diuji tu. Jadi Allah nak kita sedar sebesar-besar benda yang Allah uji sampailah sekecil-kecil perkara yang kita kena fikir sebenarnya. Kita tak ada apa, tak ada daya apa. Kena terima dan redha lah. Apa tindakan kita kena bersyukur. Sebab apa? Kita masih lagi berada dalam list yang Allah pilih untuk diuji. Kalau orang tidak diuji, tidak rasa pernah pening, tidak pernah rasa sakit, tidak pernah demam, tidak rasa risau, itu kena khawatir tu. Sebab ciri-ciri ada kesamaan dengan apa? Al-Fir'aun tadilah. Dikatakan Fir'aun tak pernah sakit. Dia rasa susah pun tak ada. Dia apa yang dia nak semua dapat. Jadi kalau tak nak diuji, dia setaraf dengan Fir'aun. Jadi orang Islam memang tempat dunia ni adalah penjara kepada orang mukmin, memang tempat kita diuji. Tempat balasan insya-Allah di syurga nanti insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tak pernah minta pun diuji, tapi Allah telah tetapkan diuji sesuai dengan kemampuan kita. Jadi hukum azali itu sebenarnya terbebas daripada bergantung kepada sebab akibat. Itu diterangkan oleh, tak silap saya dalam Al-Hikam saya pernah terbaca, Ibnu Athaillah Al-Iskandari, dia kata hukum azali itu terbebas daripada bergantung kepada sebab akibat. Maknanya bebas Allah nak bagi kita ujian bentuk apa. Yang pertama syukur dan terima. Dan kemanisan kepada ujian itu sebenarnya tergantung kepada penerimaan, keredaan kita. Selagi kita tak reda dengan ujian yang Allah, mana kita tidak akan rasa manisnya ujian tu. Jadi dengan ujiannya Allah mungkin ampunkan dosa kita, tapi bukan kata setiap ujian tu mungkin menghapuskan dosa, tapi kalau untuk para nabi dan para rasul untuk meningkatkan martabat dia. Kalau macam tu banyaklah dosa para nabi. Tak. Sebenarnya ujian tu tanda Allah kasihan kita. Makin banyak ujian, makin tinggi ujian, makin berat ujian, maka kita makin hampir dengan Allah dengan syarat kita redha. Sebab itulah Rasul ataupun Nabi, Rasul Ulul Azmi ujiannya luar biasa berbanding dengan Rasul-Rasul lain. Maknanya jangan kita sangka bila orang tu dapat aksiden, ujian, anak semua 5-5 OKU, ni adalah benda yang tak kena, kita mulut kita cepatlah mengata. Ni adalah ada benda yang tak kena ni masa dia mengandung ni. Adalah suami dia buat. Ada istilah orang kadang, kalau isteri mengandung jangan pergi memancing. Macam tu susahlah nelayan dan bertani, cantas daun kelapa sawit, tebang pokok, pancing ikan, siang ikan, payahlah kan. Itu kena buang tu. InsyaAllah di sesi soal jawab, insyaAllah mungkin Ustazah boleh bagi ruang kepada soal jawab kepada kita. Semoga kita dapat sama-samalah manfaat pada hari ini. Bila hati kita dapat redha menerima ujian ni, makna kita akan lebih tenang. Sebab kita sedar bahawa ujian itu datang dari Allah. Allah yang pilih, Allah yang listkan nama kita untuk diuji. Itu caranya. Yang bercakap ni sebenarnya lebih pandai bercakap saja. Tapi saya bercakap untuk diri saya sebenarnya. Untuk diri saya supaya lebih mungkin redha dan tenang bila diuji dengan Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, sebenarnya kita tak ada pilihan melainkan hanya bergantung kepada Allah SWT. Dunia ni hanya sementara 50, 60, sitin wa sab'in je umur kita ni. 60, 70, 80 pun boleh lama. Mungkin yang 90, 100 pun jarang-jarang, kadang-kadangnya. Tapi sekejap sebenarnya. Kita di dalam alam roh, dalam alam rahim mungkin sekitar 9 bulan ke 10 bulan, 9 bulan, 10 hari itu. Lepas tu ke dunia 60, 70. Nanti di alam barzah kita tak tahu berapa puluh tahun kita di alam barzah. Lepas tu kita di padang mahsyar, setengah ulama mengatakan sampai 50,000 tahun untuk menunggu timbang amal dan hisab dari Allah SWT. Tak boleh kita bayangkan pada masa tu 50,000 tahun. Ulama nyatakan paling kurang pun 50,000 tahun. 1,000 pun tak sampai umur kita. Umur Nabi Adam pun lebih kurang 1,000 tahun. Nabi Nuh lebih kurang dalam 900 tahun, 850 tahun. Lebih kurang. Kita tak sampai 100 tahun kat dunia ni. Adakah berbaloi kita membazirkan masa kita tak sampai 100 tahun untuk menempuh alam akhirat yang abadan abada? Tak berbaloi kita melaburkan sesuatu, seluruhnya harta kita kat dunia ni hanya untuk mendapatkan dunia yang ibarat seperti kata orang kotoran dan bangkai saja kat dunia ni. Kalaulah dunia ni ada nilai di sisi Allah ni, walaupun satu kepak nyamuk, nyamuk tu sendiri pun tak ada makna bagi kita. Kita bagi tempel macam tu je.
Ini Allah nak bandingkan kepak apa, Nabi bandingkan kepak nyamuk. Kepak apa ada kepak kan? Kadang-kadang nampak tak nampak je kepak nyamuk ni. Nampak tak nampak je. Kalaulah dunia ni adalah nilai di sisi Allah itu, walaupun sekepak nyamuk, kata Nabi, nescaya orang-orang kafir tidak akan dapat rezeki walaupun setitik air pun. Jadi bayangkan dunia ni tak ada nilai. Dunia ini ada tempat sementara untuk kita cari amal, buat amal sebanyak-banyak untuk bekalan di akhirat esok. Jadi macam saya pula ceramah ni. Minta maaf Ustazah. Betulkan fakta saya sebab saya bukan ustaz. Saya cuma minat dan suka dan sayang orang yang ada ilmu agama ni. Dan sebboleh mungkin saya sukalah dengar-dengar Ustazah, Ustaz kalau berbicara kat YouTube mana-mana. Itulah ruang dan peluang saya dapat manfaat daripada ilmu-ilmu mereka. Semoga dengan asbab itu saya dikenali di akhirat esok. Sebab penting kita kenal dengan orang-orang yang dekat dengan Allah. Kalau kita tak dekat dengan Allah, kita kena dekat dengan orang yang dekat dengan Allah. Kalau kita tak sayang Nabi, kita kena sayang orang yang sayang dengan Nabi. Kalau ni bukan kita tak banyak lagi selawat, tak cukup cinta dengan Nabi, kita kena dekat dengan orang yang cinta dengan Nabi. Dan semoga kita esok orang-orang beginilah yang akan kenal kita. Jangan kita sibuk nak bangga dengan artis, nak minta autograf artis, nak like daripada artis, nak live, nak share, nak macam-macam lah dengan artis. Maksud saya bukan artis secara umum lah. Minta maaf mulut saya ni kadang yalah. Kita lebih kepada yang yalah arti yang baik tu baik lah. Tapi maksud saya yang sebaliknya, yang mungkin sebaliknya yang saya maksudkan. Tapi kita kena dekat dengan orang yang dekat dengan Allah SWT. Semoga kita esok dikenali Allah dan Rasul kenal kita dan orang sebegini dapat beri syafaat kepada kita insya-Allah. Jadi saya rasa itu saja apa yang saya dapat katakan. Saya terpaksa minta maaf Ustazah, saya terpaksa keluar daripada program ni untuk attend meeting. Jadi semoga tuan-tuan dan puan akan dapat manfaat yang terbaik sempena program ni. Sebagaimana fizikal kita kena makan, begitu juga dengan rohani kita perlu makan. Inilah makanan rohani. Inilah makan rohani yang bertentangan dengan nafsu kita. Kalau makanan fizikal memang nafsu nak sangat. Tapi benda yang bersifat rohani ni, maknanya siapa yang berada dalam program ni, sebenarnya Allah telah pilih berada di sini dan bersyukurlah sebab tuan-tuan Allah pilih berada dalam program yang baik ini. Jadi dengan kata-kata itu, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan program bicara santai bersama Ustazah Asma Harun, iaitu manisnya ujian. Betul yang tajuk manisnya ujian. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Encik Wan Asim di atas ucapan perasmiannya itu tadi. Sememangnya berlangsungnya webinar kita pada hari ini adalah salah satu nikmat di sebalik ujian apa yang telah kita hadapi ini. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, masa yang telah dinantikan telah tiba, iaitu ceramah atau perkongsian ilmu yang akan disampaikan oleh penceramah kita pada pagi ini. Tak kenal maka tak cinta. Marilah kita berkenalan serba sikit dengan latar belakang penceramah kita pada hari ini. Beliau mempunyai latar belakang pendidikan ijazah sarjana master dalam pengajian Islam daripada Open University Malaysia OUM dan merupakan pemegang ijazah sarjana muda syariah dari Universiti Al-Azhar Mesir. Beliau merupakan seorang pendakwah, motivator, penulis, pengasas dan penaung NGO Sahabat Amal Care dan pengarah Hijrah Excel AF Sendirian Berhad. Beliau mempunyai pengalaman sebagai pegawai Hal Ehwal Agama Islam JAKIM. Beliau merupakan penolong pengarah bahagian Undang-Undang Keluarga Islam Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan bahagian perunding cara rumah tangga. Beliau merupakan bidadari kepada Tengku Fazli bin Tengku Yahya dan telah dikurniakan 7 orang cahaya mata dan sekarang menetap di Seremban Negeri Sembilan. Tanpa melengahkan masa lagi, majlis dengan sukacitanya mempersilakan Ustazah Asma binti Harun bagi memulakan sesi bicara santai kita pada pagi ini. Dipersilakan Ustazah. Encik tolong sambut. Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.
Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Segala pujian kita rafakkan kepada Allah Ya Hamid yang Maha Terpuji. Selawat dan salam buat junjungan mulia Ahsanul Khaliqin, sebaik-baik makhluk Allah, sebaik-baik akhlak. Ahsanun nas, sebaik-baik manusia. Sayyidil Mursalin, Sayyidil Anbiya, penghulu para nabi, penghulu para rasul. Subhanallah, dan kita adalah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita dikatakan, diiktiraf, disebut di dalam Al-Quran melalui kalam Allah Subhanahu wa taala, kalian kuntum, kamu semua, khaira ummatin, sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia, di kalangan manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang menyuruh melakukan kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, selawat dan salam buat junjungan agung yang mulia. Dan beruntungnya kita menjadi umat Nabi yang paling mulia. Beruntungnya kita menjadi umat kepada Nabi yang satu-satunya boleh membantu umatnya. Umat yang akan pertama sekali melangkah ke syurga. Walaupun umat Nabi Muhammad adalah umat yang terakhir dibandingkan dengan umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, umat Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Hud, Nabi Yunus, Nabi Yusuf, dan semua sekalian Nabi dan Rasul, kita adalah yang terakhir. Bilangan kalau manusia ni, kita tak tahulah kita ni yang ke berapa puluh ataupun beberapa ratus bilion dah jumlah kita ni. Tetapi di akhirat kelak, syurga tidak akan dibuka, melainkan umat Nabi Muhammad terlebih dahulu yang akan melangkah masuk. Begitu juga hisab, diberikan keistimewaan, umat yang lain perlu tunggu dulu. Umat Islam, umat Nabi Muhammad akan melalui proses hisab paling awal. Masya Allah. Jika nak dihimpun, nak dihitung, jika kita nak tulis kan, ataupun kita nak bahaskan, kita nak cari lagi apa lagi kelebihan menjadi umat Nabi Muhammad, nescaya kita tidak habis menuliskannya. Bahkan sebenarnya kita tidak mampu mengetahui. Walaupun cerdik pandai, walaupun kita mengkaji, kita baca hadis sana hadis sini, sebenarnya kita tidak tahu hakikat kelebihan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pengetahuan dan juga keadaan sebenar jauh beza. Ya, kita tahu bahawasanya di akhirat kelak kita ada peluang untuk dapat bantuan Nabi, syafaat Nabi. Itu pengetahuan. Tetapi realiti, bila berlaku suasana yang sangat menakutkan di mahsyar kelak, masa tu barulah ramainya yang akan menyesal. Kenapalah di dunia dahulu aku tak banyak berselawat pada Nabi, bila melihat ramainya yang boleh mendekati Nabi. Kerana Nabi kata orang yang paling dekat denganku di mahsyar kelak adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Dan kita menyesal lagi melihat, ya Allah, ada lagi yang dekat dengan Nabi di kalangan orang yang menyambung perjuangan Nabi, contohnya orang yang menjadi tangan, kaki, lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan apa yang Nabi sampaikan 1400 tahun yang lepas. Kemudian tengok ada lagi yang mendekati Nabi, yang akan masuk syurga terawal bersama-sama dengan Nabi, yang mana Nabi sebut orang yang paling dekat denganku di mahsyar kelak adalah orang yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik akhlaknya. Masya Allah, kita pun menyesal. Kenapalah dulu aku tak jadi akhlak yang paling baik dengan keluargaku, dengan isteri, dengan suamiku. Kan? Dengan bos, dengan majikan, dengan rakan sekerja, dengan orang bawah. Kenapalah tak jadi akhlak yang baik dengan jiran? Kenapa tak jadi akhlak yang baik dengan adik-beradik? Tak jadi akhlak yang baik sekian-sekian. Masya Allah.
Tuan-puan sekalian, sebab itu namanya hari kiamat kelak adalah hari penyesalan. Manusia menghimpunkan penyesalan kerana hari itu barulah sedar apa yang kita tahu di dunia berlaku saat itu di hadapan mata, sama ada kita ketakutan ataupun kita dalam keadaan kesyukuran, bahagia, gembira, derita, wallahu alam. Namun tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya sangat bersetuju dengan apa yang disebutkan oleh timbalan pengarah kita. Subhanallah, Encik Wan Asim bin Wan Sheikh. Ini kali kedua ni berjumpa dengan timbalan pengarah kita. Saya masih ingat lagi ucapan yang lepas bercerita tentang banyak sebenarnya. Saya dapat ilmu yang banyak daripada Encik Wan Asim. Pada minggu yang lepas, tak silap saya, Encik Wan Asim bercakap tentang kematian kucing yang dijaga oleh anak. Kan, kematian kucing. Lepas tu Encik Asim ada berkongsi tentang beberapa perkara, ilmu-ilmu, hikmah-hikmah dan sebagainya. Dan mungkin saya akan buka balik live yang lepas untuk menulis. Dan untuk live kali ini, Allah kurniakan sekali lagi peluang untuk bersama dengan timbalan pengarah yang saya rasa macam ustaz dah. Mungkin sebenarnya beliau ni mempunyai pendidikan agama yang tinggi, pengetahuan agama yang mendalam, ataupun timbalan pengarah kita ni kan, timbalan kemas ni mungkin seorang yang sangat suka mendalami ilmu agama, hadir kuliah kan, seorang yang tekun. Sebab ramai orang yang hadir tapi tak tekun, ramai yang hadir tetapi hatinya, fikirannya tidak betul-betul hadir. Jadi saya kira apa yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz, jadi Ustaz lah ya, Encik Wan Asim bin Wan Sheikh, walaupun makan masa lebih kurang dalam 15 minit tadi, sebenarnya itu dah tazkirah, bukan ucapan. Itu bukan ucapan, itu dah tazkirah. Itu dah sebahagian ceramah. Kan, bila menyebutkan tentang kelebihan kita menjadi umat Nabi Muhammad, bila dibuat perbandingan tu, bila ada perbandingan ni, ia menyebabkan kita jadi mudah faham dan boleh bayang. Kalau betul apa yang timbalan pengarah kita sebut, kalau ikutkan kelayakan, lebih layak Abu Talib untuk mendapat nikmat Islam berbanding kita. Abu Talib yang besarkan Nabi, Abu Talib yang berjuang bersama Nabi, masa diboikot tu Abu Talib sama-sama berada di kalangan Nabi, di kalangan orang Islam, sama-sama menanggung periknya diboikot, tidak makan, tidak ni, dan dikatakan kerana beratnya kesan daripada boikot. Sebab kita tahu selepas daripada boikot tu, Sayyidatina Khadijah meninggal, Abu Talib meninggal. Maksudnya kesan banyak sebenarnya umat Islam meninggal kesan pada boikot, kelaparan, kebuluran dan sebagainya. Jadi Abu Talib menjadi benteng perjuangan Rasulullah SAW. Dia sanggup dihina, dicerca, dimaki oleh kawan-kawan dia sendiri, kan, oleh pemimpin Quraisy kafir. Kerana walaupun dia tidak mengucapkan syahadah, tapi dia sentiasa menjadi benteng pertahanan untuk anak saudaranya. Sehingga dia memberi amarah, jangan kamu ganggu anak saudaraku menjalankan dakwahnya dan sebagainya. Dia sanggup kehilangan kawan-kawan, dia sanggup kehilangan harta benda dan sebagainya. Dia yang membesarkan Nabi dan dia sendiri lebih tahu bahawa anak saudaranya benar-benar seorang Nabi. Ada banyak kisah lah, pergi ke Syam, kemudian buat haji Rasul balik semula kan, sebab ada tanda kenabian. Dan beliau juga adalah orang yang alim, yang berpengetahuan membaca kitab-kitab yang terdahulu. Subhanallah, apabila timbalan pengarah kata kenapa Allah pilih kita. Hari ini manusia ada lebih kurang dalam 7 bilion. Kan umat Islam tak sampai 3 bilion. Itu jumlah yang besar ataupun sekiranya. Nama, roh, jasad kita juga yang dipilih lahir-lahir Islam. Dah 20 tahun Islam, dah 30 tahun Islam. Ramai juga yang lahir Islam sekarang dah murtad. Kan, ramainya yang paling ramainya yang masih berada dalam Kristian, agama-agama lain. Yang mana mereka tak kenal bahawasanya Allah itu Tuhan mereka, Nabi Muhammad itu Nabi mereka. Jadi tuan-puan di mata Allah sekalian, jika kita nak kupas besarnya keistimewaan kita menjadi umat Nabi Muhammad, menjadi umat Islam, menjadi orang yang beriman, nikmat itu jauh lebih besar, tidak terbanding jika dikumpulkan segala nikmat dunia. Kekayaan dunia, kemewahan, kesenangan, yang kita sebut kebahagiaan, kan, kegembiraan yang menggembirakan, nikmat yang paling besar, dan kita terpilih, Allah pilih
Dengan sebab apa tuan-puan sekalian? Sebab apa? Apa yang menyebabkan kita layak dipilih lahir-lahir Islam sampai hari ini dan saat ini kita berada di salah satu taman syurga Allah, kan? Sedangkan ramai saat ini walaupun umat Islam tapi dalam keadaan lara, dalam keadaan menentang hukum hakikat Allah. Tetapi Allah pilih saya, tuan-puan, sahabat-sahabat semua yang hadir, kan, pada saat ini untuk berada di taman syurga Allah yang sementara ini, iaitu majlis ilmu. Jadi pilihan atas pilihan atas pilihan atas pilihan atas pilihan. Soalannya, terpilih lahir daripada ibu ayah Islam, terpilih lahir dalam keluarga yang baik, terpilih dapat pendidikan, terpilih mungkin jadi pengawas ke apa, kan. Maksudnya lepas tu terpilih membesar, masuk universiti, dapat meningkat, terpilih dapat kerja sekian-sekian, terpilih nikah dengan suami isteri, terpilih Allah nak kurniakan anak. Ada ramai orang nikah, kalau jumpa saya, ustazah saya dah kahwin 10 tahun, nangis belum ada anak. Semalam pun sama ustazah doakan saya dah 6 tahun kahwin belum ada anak. Kita terpilih pula jadi seorang ibu, seorang ayah, subhanallah. Terpilih pula gitu, gini-gini, terpilih bla bla bla, terpilih untuk solat. Ramai orang Islam tak solat. Tapi Allah pilih kita di kalangan hambanya yang bersujud kepada 5 kali sehari. Kalau kita fikir kenapa orang Islam tak solat? Allahu Akbar. Kenapa tu kita tak mampu nak jawab. Kan, sebab kita manusia biasa. Tak mampu menyingkap kenapa tu. Tapi tanya pada diri sendiri, ya Allah, aku terpilih ya. Tanpa kurniaan Allah, tanpa pilihan Allah, tanpa hidayah daripada Allah, mungkin aku tak solat. Terima kasih ya Allah, Engkau memberikan aku, memilih aku di kalangan hamba-Mu yang sujud kepadamu. Terpilih tutup aurat, terpilih jadi orang yang suka bersedekah, terpilih ada wajah yang manis suka senyum, terpilih orang yang ada sedikit ilmu, kan? Terpilih. Maksudnya terpilih dalam terpilih. Wallahu alam, mudah-mudahan kita juga terpilih di kalangan yang diberikan husnul khatimah, kematian yang baik. Terpilih di kalangan penghuni kuburan umpama seperti taman syurga. Terpilih untuk dibangkitkan di mahsyar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dekat dengan Nabi. Akhirnya terpilih berada di syurga yang abadi. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Dan percayalah, ada di antara sebab kita rasa kita beruntung, bertuah terpilih ni, kan. Bukan nak perasan, nak menyediakan diri sekarang ni. Terlalu banyak nikmat Allah bagi, duk hitung yang tak Allah belum bagi. Sedangkan apa yang Allah tak bagi tu sebab buruk, sebab Allah tak bagi. Kita tak tahu. Allah dah sebut dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang kamu tak suka, kamu benci itu, ia buruk, ia baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kamu tak suka itu, ia baik bagi kamu. Apa yang kamu nak sangat itu buruk bagi kamu. Yang kita rasa Allah belum bagi tu, sebenarnya Allah Maha mengetahui ia tak baik, tak elok. Kalau dapat kita jadi tak elok lah, perangai buruk dan sebagainya, jauh daripada Allah, mendatangkan musibah, mendatangkan bala. Allah Maha mengetahui. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sambungan ayat tu tadi. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, kamu tidak tahu apa-apa. Jadi tuan-puan dan puan-puan sekalian, mungkin ya kalau kita fikir, subhanallah, asbab sabar dan doa ibu ayah. Masya Allah. Ada ibu ayah ni kan kata, ustazah, makcik ni kan dah umur 70, 40 tahun lepas, 50 tahun lepas masa dapat anak. Makcik ni tak pandai didik anak. Yang pandai bagi makan je. Didik ke, ngajar ngaji ke, semua makcik tak reti. Apatah lagi zaman tu, kan cerita 50 tahun lepas ni. Apatah lagi zaman tu ustazah. Tak ada ni, TV semua tak ada, telefon lagi lah. Tak ada dengar ceramah langsung. Acik pun masa muda dulu tak pakai tudung, pakai skirt. Kan, berkemban. 50 tahun lepas ni, kan tahun 60-an, 70-an ni. Kan jahilnya lah, rasa banyaknya sah. Tapi Alhamdulillah dia kata. Alhamdulillah anak-anak menjadi ustazah. Saya pun tanya apa tip. Tak ada tip apa ustazah zaman tu. Rasanya doa je, doa. Jadilah anak-anakku ni ya Allah, anak yang baik. Doa je. Tuan-puan sekalian, Allahu Akbar. Kita berada di sini saat ni bukan nak perasaan baik, tapi pada zahirnya insya-Allah kita di kalangan orang yang soleh. Insya-Allah doakan. Jangan orang baik. Asbab doa ibu ayah kita. Dan mungkin asbab doa nenek moyang kita. Dan mungkin asbab doa para alim ulama.
Mungkin asbab doa orang-orang yang kita tidak tahu. Dan mungkin asbab doa kita mendoakan orang lain. Jadi doa itu kan berbalik semula kepada kita. Subhanallah, kuasa doa ini tuan-puan sekalian adalah kuasa yang bukan hikmah, kebaikan, keajaiban tu bukan dilihat sekarang. Subhanallah, Allah menguji bila kita berdoa, adakah kita nak segera ataupun mungkin esok pada saat kita dah tak ada dah, doa kita baru makbul. Kan? Dia pergi kepada kita, dia mohon, ya Allah, jadikanlah di kalangan anak cucuku, di kalangan hafaz Quran. Anak kita semua tak nak hafaz Quran. Lepas dah meninggal, ada rupanya cucu hafaz Quran. Kita dah mati. Tetapi di akhirat kelak bila dibangkitkan, baru kita tahu rupanya doa yang kita minta itu Allah makbulkan. Kan? Menjadi rahsia. Akhirnya terbongkar di mahsyar dan kita rasa sangat bahagia. Sebab apa? Hasil doa kita ada anak cucu kita. Kita pun dapat bahagian pahala yang mengalir kerana asbab doa kita Allah makbulkan. Masya Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itulah mukadimah ya, sedikit sebanyak. Saya nak ucap terima kasih kepada pihak penganjur Kementerian Pembangunan Luar Bandar, Jabatan Kemajuan Masyarakat, JKM ataupun KEMAS, kan? KEMAS, Jabatan Kemajuan Masyarakat. Bicara santai nikmat di sebalik ujianmu. Subhanallah, hari ini merupakan 6 Rabiul Awal 1443 Hijrah. Dah 6 Rabiul Awal, kita bakal menyambut lebih kurang 5 hari lagi 12 Rabiul Awal, hari kelahiran Nabi SAW. Okey, muslimin muslimat, KEMAS ini daerah Segamat Johor. Jadi ini kali ketiga saya tak silap saya dengan KEMAS, tapi daerah yang berbeza. Terima kasih banyak Puan Julia binti Man, merangkap penolong pegawai pendidikan awak kanak-kanak selaku pengerusi majlis kita. Dengan susunan ayat yang begitu indah, begitu teliti, tersusun, nada suara yang sangat baik, dan mungkin beliau ni, Puan Julia ni adalah pengerusi tetap kot. Semua majlis dia jadi pengerusi ni kalau style macam ada pengalaman ni kan. Terima kasih Encik Wan Asim. Sekali lagi Timbalan Pengarah Kemas di atas tazkirah yang dimulakan tadi. Yang ketiga, penolong pengarah kanan dan semua penolong pengarah, Puan Faridah Saad, pegawai Kemas daerah Segamat. Mungkin yang bawah tu ya. Kemudian Ustaz yang membacakan doa. Mudah-mudahan Allah memakbulkan permohonan kita tadi. Semua kaki tangan Kemas di peringkat negeri Johor, kaki tangan Kemas daerah Segamat, semua ahli dalam kuasa dan semua peserta aktiviti Kemas serta muslimin muslimat dikasihi sekalian. Tajuk kita iaitu nikmat di sebalik ujian. Nikmat di sebalik ujian. Masya Allah. Baiklah, kita pergi kepada definisi dulu. Apa maksud nikmat? Nikmat, kan kita sebut nikmat. Nikmat tu bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu pun nikmat juga. Dan kita boleh bayangkan maksud nikmat itu adalah satu kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena faham bila sebut nikmat, nikmat itu adalah kurniaan Allah yang Allah berikan dengan rahmat. Dengan rahmat. Nikmat adalah satu pemberian. Kurniaan Allah yang Allah berikan dengan rahmat. Rahmat maksud apa? Dengan rahmat. Ya Rahman, Ya Rahim, rahmat. Rahmat dengan kasih sayang Allah. Kan? Allah beri dengan redha Allah terhadap kita. Dengan cintanya Allah beri dengan cara yang baik. Masya Allah. Manakala ada juga manusia yang diberikan kurniaan tetapi bukan dengan rahmat, dengan kemurkaan Allah, dengan kemarahan Allah. Allah tetap beri. Allah tak beri. Kan ada contohnya ibu bapa. Ada seorang anak baik, soleh, lembut, solat, baca Quran. Kan? Anak yang macam ni kadang-kadang tak sempat minta pun. Tapi ibu bapa dah bagi dah. Dah sayang bagi. Tapi kalau minta lagi bagi. Tak minta pun bagi. Minta lagi bagi. Ada seorang pula anak tak solat, mulut maki hamun, kan suka bentak, suka lawan contohlah kan. Tapi bila minta bagi juga. Bagi. Tetapi dengan perasaan apa? Perasaan yang tak sama dengan beri yang disayang ni. Tapi beri juga sebab anak. Kan tak berikan mengamuk. Tak berikan apa pula kata tak adil dengan anak-anak. Tak berikan nanti dia ambil cara yang lain, pergi mencuri ke dan sebagainya. Tapi perasaan beri yang pertama dengan kedua sudah tentu berbeza. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Sebab itu, kan, sebagaimana Ustaz Wan kita tadi sebut,
Allah beri ni, mak dunia ni tak lebih pun Allah pandang melebihi daripada sebelah sayap nyamuk. Jadi tak heran pun sebab bagi Allah dunia ni tak ada nilai sikit pun. Allah yang cipta segala dunia dan isinya. Tak ada nilai sikit pun, sebab itu tidak ada kekurangan ataupun tak ada hal pun bila Allah berikan limpahan kekayaan, kesenangan, kesihatan, kebahagiaan kepada mereka yang melakukan sesuatu perkara yang engkar kepada Allah. Pelaku maksiat ke, pelaku syirik ke, kan, munafik ke, kan, musyrikin ke, orang bukan Islam ni hari-hari sembah tokoh, hari sembah berhala, hari sembah lembu ke apa ke, tetapi Allah tetap beri. Mereka berusaha, akhirnya mereka jadi kaya raya, dan kita tahu orang kaya paling utama di dunia memang dipelopori oleh orang bukan Islam. Kumpulan yang paling kaya, bangsa paling kaya yang menguasai kekayaan dunia, bangsa Yahudi. Dan kita tahu penentangan mereka kepada Islam, penentangan mereka kepada Allah, kepada Nabi Muhammad macam mana. Kan ini adalah musuh ketat Zionis ni, tuan-puan dimati Allah sekalian, Masya Allah. Jadi tetapi mereka berusaha, mereka akan dapat apa yang mereka usahakan, tetapi untuk bahagian dunia. Dan Allah beri dengan kemurkaan, dengan kemarahan. Itu namanya istidraj. Jadi perkara basic ini saya kira kita semua faham. Menyebabkan kita takkan tertanya-tanya, kenapa orang tu walaupun teruk macam tu tapi dia punya rezeki, rumah besar, mewah, hidup senang, tak sakit pula. Tak adalah jatuh longkang ke, kan, apa ke, tiba-tiba krem ke, kan, tak buat maksiat, tak jadi pula. Tapi orang yang baik pula gini-gini. Tuan-puan dimati Allah sekalian, para alim ulama bila ditimpa ujian musibah, mereka tak rasa kurang pun. Walaupun tengah sakit tak rasa kurang berbanding orang sihat. Bila diuji miskin tak rasa kurang pun berbanding orang kaya. Kan bila ditanya kenapa, kan kamu seperti biasa saja. Kamu baru kehilangan harta benda, kamu baru kehilangan orang tercinta, kamu sekarang diuji sakit, tetapi macam tak ada perubahan pada muka, pada kehidupan kamu. Lalu apa para alim ulama, orang soleh, kan, apa yang mereka pegang, apa yang kena faham? Tidak ada sesuatu nikmat yang lebih tinggi melainkan sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah. Dan bukankah Nabi SAW bersabda dalam hadisnya yang sahih, apabila Allah mencintai seseorang, maka Allah akan menguji. Maka bila dapat cinta Allah, apa yang kurang? Dapat cinta Allah, apa nak sedih? Walaupun jalannya sakit, jalannya pedih, jalannya dengan kehilangan, dengan kejatuhan, dengan kemiskinan, dengan kelaparan. Tapi kalau itulah jalannya mendapat cinta Allah, maka itu hakikat bahagia. Itu hakikat kurniaan. Itu hakikat nikmat. Subhanallah, hakikat nikmat yang sebenar. Apa jua yang Allah beri melalui jalan yang kita suka ataupun kita tidak suka, tapi dekatkan diri kita kepada Allah, maka itulah hakikat nikmat yang sebenar. Jadi tuan-puan sekalian, itu secara umum sebab tajuk nikmat. Nikmat sesuatu kurniaan Allah yang Allah berikan dengan rahmatnya. Tetapi jika kurniaan Allah, Allah berikan dengan kemurkaannya, itu musibah. Itu bukan nikmat, itu musibah. Jadi orang akan tanya, macam mana Ustazah nak tahu nikmat ke musibah? Nikmat ke azab? Kan? Ke istidraj? Lalu ulama membincangkan, ulama menjawab, kan, daripada hadis Nabi SAW sebut, barang siapa yang diberikan nikmat berterusan dalam keadaan dia tetap berterusan melakukan maksiat. Nabi kata, ketahuilah itu adalah istidraj. Istidraj ni apa? Iaitu apabila dia berterusan diberikan nikmat sehingga dia menyangkakan dia orang yang disayangi, tetapi sebenarnya dia sedang menempuh, kan, dia sedang menempuh tempat tinggi. Kan, dia naik untuk menjatuhkan, untuk meninggikan tempat jatuh. Dia akan jatuh, hancur. Na'udzubillah min zalik. Jadi kita ni tak seronok kalau kita duduk cakap, ni istidraj tu, tu istidraj tu. Janganlah kita nak ukur-ukur orang. Kan istidraj tu, tapi memberi peringatan tu beza. Tapi kita bukan hukum orang, itu istidraj tu. Jelas istidraj. Subhanallah, tuan-puan sekalian, bila datangnya peringatan tentang istidraj seperti ini, kita bukan pandang orang lain, bukan tunjuk pada orang lain, tetapi pandang diri sendiri. Pandang diri kita sekarang. Sebab itu dia ada kayu ukur secara umum. Apa sahaja nikmat yang Allah berikan. Kan? Namun dengan nikmat tersebut membuatkan kita makin dekat dengan Allah, itu nikmat, insya-Allah. Tetapi
segala nikmat yang Allah berikan kepada kita jika kita sekarang ini masih jauh dengan Allah. Tak tutup auratnya, tak solatnya, tak zikirnya, tak baca Qurannya. Yelah, lepas tu buat maksiat pula, main judi ke, minum arak ke dan sebagainya. Nikmat ada. Maka berhati-hatilah. Dibibangi itu adalah istidraj. Maksudnya, dia pergi bukan ujian lagi ni, dia pergi pada nikmat. Dalam kumpulan nikmat. Nikmat ni benda yang seronok, betul tak? Benda yang gembira, benda seronok. Jadi dengan kita dapat suami yang baik kan seronok. Oi, bang untunglah, hai saya dapat suami macam awak. Awak ni lembutnya, pemaafnya, rajinnya. Kan ada orang ni dia cek, alhamdulillah sejak saya kahwin dengan suami saya dah 10 tahun saya tak pernah sentuh pun kain. Oi, saya tanya, tak pernah sentuh? Habis tu pakai baju kain kan? Tak, maksud saya tak pernah. Dia kata tak, ada saya jumpa orang macam ni. Kata start kahwin sampai sekarang lebih 10 tahun lah. Tak pernah sentuh kain. Maksud sentuh kain tu kita faham lah. Dia kata dia tak pernah jemur basuh baju. Tak pernah jemur, tak pernah lipat, tak pernah gosok. A to Z pasal kain suami buat. Dia kata wow beruntungnya, Masya Allah beruntungnya kamu. Sebab kan kalau saya lah pasal kain payah lah. Susahnya lah nak lipat. Kan berbukit-bukit dah kain tu. Anak 7 orang 7 bukit. Anak 7 orang 7 bakul. Habis-habis kan bakul tu ada nama masing-masing. Tak ada lipat-lipat dah ambil dalam tu. Sebab kita kata nanti pakai pun macam tu lah kadang-kadang anak ramai ya. Tapi bila anak dah besar mereka uruskan sendiri. Mereka buat jadual. Hari ni siapa basuh, hari ni siapa basuh. Memang buat jadual. Mereka basuh, mereka jemur, mereka angkat, mereka lipat, mereka gosok sendiri. Alhamdulillah. Tapi masa kecil-kecil dulu macam tu lah mampu tengok je. Tak, maksud saya nak sampaikan ada orang dia merasakan itu nikmat. Tapi dapat suami yang baik ujian juga. Mampu tak dia bangun malam untuk bersyukur kepada Allah. Tahajud, mungkin dengan zikir, mungkin dengan Al-Quran. Ya Allah, terima kasih Engkau kurniakan aku suami yang baik. Ya Allah, yang memudahkan hidupku. Yang sangat menjaga dan menghargaiku. Yang sangat rajin dengan tulang, subhanallah. Sebab kita bimbang, dah kadang Allah berikan kita nikmat suami baik, anak pun okey, rumah pun okey. Tetapi tidak mampu membangunkan kita pada waktu malam untuk bersyukur kepada Allah. Tidak mampu menjadikan kita hamba Allah yang bersyukur. Tuan-puan dan mata Allah sekalian. Macam ni lah. Kalau kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangun malam sampai bengkak kaki, tuan-puan sekalian, itu masyhur, kita tahu kisah tu. Sampai Sayyidatina Aisyah tanya, ya Rasulullah, kenapa kamu beribadah sampai begini wahai Rasulullah? Kita pernah tak ibadah sampai bengkak kaki ni tuan-puan sekalian? Pernah tak? Sampai bengkak kaki. Nak bengkak kaki, lengoh adalah. Lengoh pun sebab kita ni tak suka sembahyang lama-lama. Dapat imam pula baca surah, yelah surah sajadah tu biasa lagi Jumaat kan. Baca surah panjang sampai setengah juzuk ke kan. Ya Allah, masa tu lah rasa semula badan yang tak gatal-gatal kan. Semua rasa macam lamanya lah. Tapi tak bengkak kaki, lengoh je lah tuan-puan sekalian. Mungkin sampai bengkak kaki sebab Nabi SAW pernah solat sunat, tuan-puan sekalian. Bila rakaat pertama Nabi baca apa? Ini hadis yang sahih tuan-puan sekalian. Cerita sifat solat Nabi. Bukan solat jemaah, solat sunat ya. Nabi mula dengan Al-Fatihah. Kemudian Nabi baca Al-Baqarah. Kemudian Nabi sambung dengan Ali Imran. Kemudian Nabi baca An-Nisa. Subhanallah, satu lagi surah. Maksudnya Nabi baca lebih kurang dalam 5 juzuk untuk ketika satu berdiri. Kemudian Nabi rukuk dan sahabat kata lamanya Nabi rukuk seperti Nabi berdiri. Maksudnya kalau kita nak habiskan baca 4 juzuk, satu juzuk lebih kurang dalam 30 minit kan, 40 minit satu juzuk. Kalau kita tak sejam lah. Ui, Nabi berdiri lebih kurang dalam 5 jam, rukuk pula 4 jam lah kita letak ataupun 3 jam. Rukuk pun 3 jam, itidal pun sahabat kata, sujud pun sama. Subhanallah, Allah Akbar. Bila saya tanya, ya Rasulullah, kenapa kamu ibadah sampai bengkak kaki? Kita bengkak kaki sebab pergi shopping. Kan kalau pergi IKEA tu besarnya lah. Saya tak pernah pergi IKEA tuan-puan sekalian. Hari itulah sekali pergi baru minggu lepas. Nak tengok jugalah IKEA kan. Macam darat kan, macam jakun lah tak pernah pergi IKEA ni. Bukan apa, kadang tu kita fikir pernah dah berusaha nak pergi tuan-puan sekalian. Beratur punya panjang tak jadi. Lepas tu kali tu kan ada urusan dekat KL, terus nak tengok sikit lah. Okay, yang orang kata best sangat. Atas tu memang lawa lah kan, showroom tunjuk. Kita ni tak reti, tak faham. Duk ambil dah barang-barang ke atas. Bila turun bawah,
Barang-barang semua ada kat bawah. Lepas tu banyaknya barang-barang dapur. Habis-habis, ni kan kalau orang kaya marah ni, tahu marah saya ni. Saya ni pilih, tiba-tiba waktu asar masuk. Saya kata, okey bang, kita tinggal dulu kat sini. Tinggalkan dulu kat sini ni. Barang kita ni, pergi solat dulu dekat surau dia tu, dekat on the way nak pergi bayar tu kan. Lepas tu dah tak jumpa jalan kembali. Tak jumpa jalan kembali. Tak tahu dah nak, mana letak tadi yang barang, dah tak jumpa jalan kembali. Lepas tu balik sebab nak sampai sebelum maghrib. Jadi barang-barang yang dipilih tinggal macam tu. Siang orang kaya kena susun balik. Saya sebenarnya nak sampaikan apa tuan-puan sekalian. Kita ni kan duduk berjam kat shopping kompleks 4 jam, 5 jam. Kan orang kata kalau duduk kat kaya, makan lepas tu sambung balik, solat lepas tu sambung balik. Mungkin kita bengkak kaki sebab hal-hal dunia lah. Kita mampu, kita boleh bengkak kaki. Pergi berjalan, pergi hiking, pergi cycling, kan pergi macam ni. Tapi solat kita hanya 10 minit tu apa siang. Kadang tak sampai. Yang handal benar, yang mahir sangat dah solat 5 minit dah siap. Kadang 3 minit dah siap. Pejam mata dia kata senang kau susah pun solat. Kan? Kalau yang betul-betul tertib, nak faham maksud mungkin 10 minit. Subhanallah, itu pun dah rasa bagus dah tu, dah banyak dah tu bahagian akhirat. Kan? Kalau nak tambah lagi doa, zikir apa semua dah rasa lama tuan-puan sekalian. Masya Allah. Sebab apa lama? Sebab nilai ibadah itu dinilaikan dengan nilai akhirat. Kita tahu akhirat, sehari di akhirat menyamai 1000 tahun di dunia. Sebab itu bila kita buat ibadah terasa lama sangat. Sebab ia nilaian saat di akhirat. Dia bukan nilaian saat di dunia. Tapi shopping 5 jam rasa macam 50 minit je. Tak sedar dah 2 jam. Oi, lekanya. Sebab apa? Dunia ini memang tidak ada nilai. Waktu yang kita ni, bukan kata tak boleh pergi akhirat, marah pula orang akhirat. Bukan kata tak boleh. Saya nak bagi perbandingan supaya kita faham. Kenapa bila ibadah, bila kita zikir, bila kita baca Quran rasa lama sangat. Sebab masa yang kita peruntukkan itu adalah masa yang akan dinilai di bahagian akhirat. Suatu rasa lama, rasa barakah, rasa berat. Berat apa? Syaitan lawan, rasa boring, rasa ngantuk. Baca Quran setengah dah ngantuk. Buka telefon, ya Allah sejam 2 jam pun kan tengok Instagram orang tu, kan stalk FB orang ni, kan tengok artis ni, kan tengok artis ni. Ya Allah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian. Nabi jawab apa bila Aisyah tanya, ya Rasul, kenapa kamu ibadah sampai begini? Rasul kata, salahkah aku, salahkah saya untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur? Tuan-tuan sekalian, saya nak tanya. Antara nikmat dunia kan yang kita dapat dan Rasulullah dapat, mana lebih banyak? Tuan-puan sekalian, kita tahu Rasulullah SAW dalam rumahnya tidak ada harta. Tidur pun di atas pelepah. Kan? Hamparan tu pelepah kurma. Hiasan-hiasan rumah tak ada macam kita ni, sofa-sofa apa semua ni, meja makan ni kan. Tak masuk dekor-dekor lagi, waistcoating lah. Kejap nak tukar apa. Bukan saya kata tak boleh. Saya nak bagi kita faham. Antara kita dengan Rasulullah, dengan para sahabat yang memilih walaupun mereka kaya, mereka sedekah. Subhanallah, kita sebenarnya jauh lebih banyak perlu mengucap syukur kepada Allah. Kalau kita fikir, Nabi Muhammad nak ucap syukur apa? Rumah pun tak ada apa-apa, selalu kelaparan. Pernah Aisyah cerita kepada Abdullah bin Zubair, anak saudara dia. Dia kata apa? Pernah rumah Rasulullah. Di semua rumah isi-isi Nabi, selama 3 bulan, tidak ada api yang dihidupkan. Maksudnya tak ada apa-apa nak dimasak. Lepas tu Abdullah bin Zubair tanya, wahai ibu saudaraku, apakah yang dimakan oleh Rasulullah dengan para isteri? Kami bertahan dengan minum air kosong. Kan roti-roti semua ni tak ada ni nak makan ni. Dan sekali-sekala ada jiran yang memberikan air susu, tuan-puan sekalian. Susu kambing ke kan. Subhanallah. Kita kalau nak kata bersyukur pasal makan, tu pun tak habis nak syukur tuan-puan sekalian. Makan ikut apa yang nak. Makan sedap-sedap aja kan. Bukannya ni subhanallah. Kalau nak syukur sebab rehat, ya Allah banyaknya kita rehat. Nak syukur sebab nikmat-nikmat rumah, kereta, gaji apa semua. Itulah maksud saya lah. Antara kita dengan Rasulullah, kita dengan para sahabat Nabi ni. Kita ni sebenarnya terlalu banyak nikmat, berganda-ganda, jarak jauh sangat dengan nikmat dunia yang dimiliki, yang dikurniakan kepada Nabi Muhammad, para sahabat semua. Subhanallah, tetapi kita terlalu lemah dalam mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya nak pergi kepada tajuk kita tadi kan. Bila kata kita dapat nikmat suami, nikmat anak yang baik, nikmat ni. Adakah mampu membangunkan kita pada waktu malam untuk ucap syukur kepada Allah? Adakah mampu untuk menguatkan diri kita bertahan di depan Al-Quran 1 jam sebagai tanda syukur, terima kasih sebab kita tahu
terima kasih, syukur pada Allah bukan hanya ucap terima kasih Allah, syukur, alhamdulillah, bukan. Tetapi dengan apa? Buat sesuatu yang Allah suka. Apa yang Allah sangat suka? Baca Quran. Allah suka sangat kita baca Quran. Dia beri pahala untuk setiap huruf. Dan kita diberi ganjaran yang banyak. Maksudnya dalam kita tunjukkan rasa syukur kita kepada Allah, akan bertambah nikmat. Masya Allah. Dia bukan, tuan-puan sekalian, kita harus faham. Sekiranya seluruh makhluk di bumi, tidak ada satu makhluk pun memuji Allah, Allah tetap terpuji. Dan Allah tidak terkesan dan tak ada rasa macam terkesan, terkurang. Allah tidak memerlukan pujian makhluk. Dan jika seluruh manusia, makhluk, kan binatang, semuanya lah, semuanya menghina Allah, semuanya mengutuk Allah, Allah tidak sedikit pun terkurang kemuliaannya. Dan tidak akan jadi terhina pun Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi pujian kita kepada Allah, kesyukuran kita kepada Allah adalah kerana kita memerlukan pujian tersebut. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur, syakar, ya syakur, menghargai. Syakur juga masuk menghargai. Sekiranya kita menghargai, mensyukuri Allah, maka Allah akan tambah. Rupanya yang kita puji Allah, kita baca Quran, kita buat semua ini sebenarnya untuk diri kita. Subhanallah, kembali semula manfaatnya untuk diri kita. Bukan kita kata, oh sebab ini baca Quran ni untuk Allah. Betul lah kerana Allah. Kan? Buat ni. Kalau kita tak buat sekalipun, tuan-puan sekalian, Allah tidak ada sedikit pun kerugian, kekurangan ataupun jatuh martabat. Tetapi yang jatuh, yang kurang, yang terhina adalah kita sendiri. Sebab itu ada hadis Nabi, seseorang itu akan dimulakan kerana Al-Quran dan terhina juga kerana Al-Quran. Jadi tuan-puan sekalian, antara ujian, kan, ujian yang dekatkan diri kepada Allah jauh lebih baik daripada nikmat yang menjauhkan kita daripada Allah. Kerana makan yang sedap, makan yang kenyang membuatkan badan kita berat melakukan ibadat. Betul atau tidak? Betul. Macam Ustaz Wan kita sebut tadi kan, timbalan pengarah kita sebut apa? Bila beri makanan fizikal banyak, maka itulah yang disukai oleh nafsu. Tapi bila beri makanan rohani banyak, maka itulah yang tidak digemari oleh nafsu. Sebab itu makanan rohani ni rasa berat. Sebab nafsu lawan, tumbuk kita. Syaitan pun tumbuk kita. Bila kita nak buat pengisian rohani. Kan rasa lama ni kan. Tapi sejam 2 minit. Memang rasa lama berbanding kalau kita tengok movie Korea ke kan. Tengok cerita-cerita ke, tengok drama. Yang tu tak terasa. Tengok movie 2 jam cerita Mat Saleh. Oi, kita sanggup adjust itu, adjust ni. Tapi begitulah pilihan Allah kita saat ini, alhamdulillah nikmat. Okey, muslimin-muslimat sekalian, nikmat di sebalik ujian. Saya nak sebut sikit apakah maksud ujian. Yang kita duk sebut ujian. Okey, ujian dari segi bahasa, itu bahasa Melayu lah. Dalam bahasa Arab, ujian disebut sebagai bala, mihnah. Mihnah ataupun balaun. Ujian dari segi istilah, menurut istilah, ujian hidup ialah dugaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang terjadi dalam kehidupan manusia untuk menguji ataupun mengetahui kualiti manusia. Ujian ni dia datang daripada pelbagai bentuk, nikmat ataupun musibah ataupun bala, untuk menguji dan mengetahui kualiti hamba Allah, kualiti manusia. Sebab itu Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allazi, yang, iaitu Allah yang menciptakan hidup kamu dan mati kamu. Kan menciptakan hidup, menciptakan mati, sama ada kamu hidup, orang lain mati, sama ada kamu mati, orang lain hidup. Maksudnya kehidupan dan kematian ini liyabluwakum, untuk menguji kamu. Jadi satu bahan ujian ataupun medium untuk menguji ahsanu amala, ayyukum ahsanu amala. Siapakah di kalangan kamu yang paling baik amalnya? Masya Allah. Ada orang kan, tuan-puan sekalian, nikmat dia banyak. Suami baik, anak baik, rumah pun baik, kereta pun baik. Dan semua itu menambahkan baiknya hubungan dia dengan Allah. Menambah baik amal dia. Mengikuti kebaikan-kebaikan dunia yang dilihat, subhanallah, di sebalik itu kebaikan hubungan dia dengan Allah. Dia bertambah amal solehnya semakin baik. Zikir dia makin banyak, baca Quran dia semakin banyak, bangun malamnya semakin lama, sedekahnya semakin banyak. Jadi dia lulus, insya-Allah dia lulus dengan ujian senang tersebut. Masya-Allah. Tapi ramainya manusia bila diberi ujian kesenangan,
tidur malamnya lena dengan aircon, dengan selimut sedap. Nak bangun pukul 5.30 lagi 20 minit nak subuh pun payah. Ya, rasa sikit lagi. Tinggal 5 minit. Bangun kelangkah bubur gigi apa semua. Sempatlah masa angkat takbir untuk solat tahajud. Allahu Akbar dengan azan. Lepas tu sedapkan hati. Sempatlah tu kan. Dapatlah juga tahajud sekurang-kurangnya. Tuan-puan di mata Allah sekalian, kalau kita berada di situasi yang begitu, maksudnya, na'udzubillah, bimbang nikmat telah menghalang hubungan kita dengan Allah. Bimbang sebenarnya itu bukan nikmat. Kan? Dengan aircon, dengan katil sedap, tilam sedap apa semua, kita nampak zahirnya nikmat, tetapi rupanya musibah. Musibah ni apa? Sesuatu yang menjarakkan kita dengan Allah. Itulah musibah. Walaupun datang dalam bentuk yang cantik, bentuk indah, bentuk nikmat. Masya Allah. Saya teringat kisah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Satu ketika Sayyidina Abu Bakar minta diberikan air. Lalu ada seseorang berikan air, diletakkan madu. Ini daripada riwayat yang sahih dalam kitab Hilyatul Awliya. Lepas masa tu Sayyidina Abu Bakar tahulah bukan air yang kosong tapi ada madu. Maksud ada sesuatu yang bernilai lah dalam air tu kan. Lepas tu kan bila dekat nak minum, Sayyidina Abu Bakar tiba-tiba menangis. Menangis tersedu-sedang menyebabkan, sebab nangis teruk sangat tu menyebabkan orang sekeliling Sayyidina Abu Bakar masih dia jadi khalifah dah ni. Dia jadi khalifah. Semua turut menangis sama. Dia menangis tu macam menangis teresak-esak. Sahabat-sahabat keliling ni tak tahu apa cerita pun turut menangis. Sehinggalah setelah redanya menangis Sayyidina Abu Bakar, yang lain pun senyap dan menangis. Mereka bertanya, kenapa wahai khalifah? Kenapa kamu menangis beria-ia? Lalu Sayyidina Abu Bakar berkata, suatu hari aku pernah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu aku melihat Rasulullah seolahnya menolak sesuatu ataupun menghalau sesuatu dengan perkataan pergi kamu, pergi kamu. Macam tu. Kemudian aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan aku tidak nampak sesiapa pun, tapi kamu halau siapa? Kan kamu tolak siapa? Lalu Rasulullah pun berkata, sesungguhnya tadi dunia datang kepadaku. Kan dunia datang kepadaku dalam rupa tertentulah. Yang mana tuan-puan sekalian, kalau Rasul minta dengan Allah tentang dunia, Allah beri semua pembandaraan, isi semua apa yang Nabi minta semua. Tapi ketika dunia datang tu, Nabi kata pergilah kamu. Lalu Nabi cerita, lalu dia berkata, dunia berkata kepada Rasulullah, sesungguhnya engkau selamat daripadaku, namun umatmu tidak akan pernah selamat daripadaku. Kerana itu aku menangis tersedu-sedan. Sebab apa? Bila datang air kosong tadi bercampur madu, saya bakal bimbang. Aku di kalangan yang disebut oleh Rasulullah tadi. Yang mana dunia kata, Rasulullah selamat daripada dunia. Tetapi umatmu tidak akan selamat daripada bahana dunia. Masya Allah, tuan-tuan sekalian. Cakap ni, saya bukan cakap orang lain, saya cakap diri sendiri. Sebab itu bila saya cakap kan, ada orang kata Ustazah menusuk ke hati. Ini bukan saya perasan, saya cuma share apa orang kata. So apa saya cakap tu kena batang hidung. So apa saya cakap memang apa yang saya duk fikir. Sebab tu apa sekali saya cakap pada diri sendiri. Saya bukan cakap pada orang lain. Apa yang saya cakap sebahagian besarnya adalah muhasabah diri. Saya sedang menyebut keburukan diri. Tapi saya tak sebutlah saya gini-gini tak. Tetapi sebab apa boleh sebut-sebut tu? Daripada pengalaman diri, daripada kejahatan diri sendiri, kesilapan dan dosa diri sendiri. Suatu bila sebut dan kita sebenarnya menghadapi struggle yang sama, menghadapi ujian yang sama. Tetapi subhanallah bila ada majlis-majlis seumpama inilah yang membuatkan kita ini ada sedikit rasa bersalah, rasa berdosa, rasa menyesal, rasa bimbang, rasa takut. Baguslah tuan-puan sekalian. Sebab ramai manusia yang tak hilang tu dah diri rasa ni. Kononnya bila saya dipaksa oleh Allah untuk menyampaikan ceramah, terasa lepas ni adalah something yang saya akan buat. Ya Allah bang, gini kan kita kena baiki ni, kena baiki tu, kena baiki ni. Subhanallah, sebab Allah memaksa saya untuk menyampaikan. Anda pula dipaksa oleh bos ke apa untuk hadir kan. Yang mendengar semua ni hakikatnya Allah ya Jabbar ya Qahar. Yang memaksa kita semua untuk sama-sama mendengar. Dan apa yang saya sampaikan bukan daripada saya. Saya tak ada ilmu, saya jahil atau bersekian. Allah yang alim berikan sedikit pengetahuan. Allah yang hakim berikan sedikit kebijaksanaan. Allah yang rasyid berikan sedikit kecerdasan. Yang membuatkan saya mampu menyusun kata-kata menyampaikan. Hakikatnya semuanya adalah kudrat yang diberikan, dipinjamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, muslimin muslimat sekalian, ujian. Jadi, daripada ujian nikmat ataupun ujian bala, ujian musibah, Allah nak tengok kita ni
kualiti kita sebagai hamba. Jadi semakin baik ataupun semakin buruk, amal soleh kita semakin meningkat ataupun tidak, semakin ikhlas ataupun semakin rosak dengan penyakit-penyakit hati. Jadi kita boleh nilai diri sendiri. Masa kita kecil, luluslah exam darjah 1, naik darjah 2. Lulus lagi ujian, naik darjah 3. Luluslah exam UPSR, bolehlah masuk sekolah menengah. Lulus PMR, okey, bolehlah. PMR macam mana pun boleh. Tapi yang paling penting, ujian yang besar kita kata apa? SPM. Begitulah juga kehidupan kita. Bermula daripada ujian kecil mengikut tahap umur. Samalah exam. Cuba bayangkan kalau soalan SPM bagi darjah 1, darjah 1 pula soalan darjah 1 bagi pelajar SPM. Namanya zalim. Zalim. Dan Allah tidak pernah menzalimi kita. Allah beri ujian mengikut kadar. Allah yang paling tahu kadar kemampuan kita menerima ujian. Sebab itu, kalau beri soalan SPM, soalan darjah 1 kepada SPM pun zalim. Orang SPM kata, biar betul soalan SPM macam ni. Takkanlah ni. Dia pun tak boleh terima kalau ujian terlalu kecil sangat. Sebab itu tuan-puan sekalian, siapa yang rasa ujian dia berat, sebenarnya anda sudah sampai ke level yang tinggi. Sudah tentu kalau tanya, mana level lagi tinggi SPM ke PSA darjah 1? Saya rasa semua orang boleh jawab, sudah tentu tu level SPM. Takkan kata, darjah 1 lebih tinggi level di SPM. Darjah 1 boleh masuk direct Oxford. Mana ada tuan-puan sekalian? Tuan-puan sekalian, sebab itu bila kita sampai ujian makin berat, kita kena sedar, kita sedang mendaki kedudukan yang semakin tinggi, semakin dekat dengan Allah. InsyaAllah. Allahu Akbar. Subhanallah. Itu yang disebut nikmat di sebalik ujian. Kan? Nikmat selain sebalik ujian SPM kalau diberi pilihan, nak ambil ke tak nak ambil? Boleh tak nak ambil? Boleh je, tak ada masalah. Okey, kalau tak ambil jadi macam mana? Tak boleh masuk U. Kena ambil lah macam tu. Ya, ambil je walaupun dapat straight C ke straight D ke, asalkan semua lulus, insya-Allah boleh masuk juga. Kita bukan nak pujuk macam tu, tapi ada orang IQ kan tak tinggi, dia susah sangat apa semua. Ya ke? Jadi saya tak target A lah sebab saya stres. Saya target C pun dah okey, B pun dah okey. Boleh masuk je? Boleh insya-Allah. Boleh masuk mungkin college, boleh sambunglah ke pengajian tinggi. Jadi tuan-puan ni mati Allah sekalian, disebabkan kita tahu hasil daripada ujian tersebut kalau lepas kita akan naik darjat. Peluang lebih besar di depan. Boleh lagi okey sekian-sekian. Kan, masa depan lebih cerah. Jadi kita kuatkan mental fizikal kita untuk hadapi SPM. Dengan masuk tuition lah, dengan study lah, tak tidur malam lah. Maksudnya, kita ingat bahawa kita dulu pernah struggle buat persiapan untuk hadapi ujian yang namanya SPM. Saya rasa ujian SPM tu lebih dahsyat pada walaupun dah ambil degree, dah ambil diploma, dah ambil master, memang tak ada ketakutan yang lebih takut daripada ambil PhD SPM. SPM tu paling dahsyat lah dalam kehidupan. Sebab apa soalannya? Hidup mati kejayaan masa depan tu SPM tu lah paling utama. Jadi tuan-puan sekalian, kita buat persiapan untuk hadapi ujian tersebut. Tapi ada orang tak buat persiapan. 2 hari lagi relax, 3 hari lagi relax. Tengoklah result dia nanti. Mungkin hancur result. Mungkin result teruk. Lepas tu, bila result teruk, adakah dia boleh cakap, dah takdir Allah, result SPM macam tu macam mana? Tidak. Ibu akan cakap, kamu tak bersiap langsung. Cikgu pun cakap, kamu tak ready langsung, kamu tak pernah ni, latihan pun kamu tak buat. Jadi tuan-puan dan mata Allah sekalian, bila kita menempuh ujian, paling penting untuk kita dapat nikmat di sebalik ujian, persiapan kita menghadapi ujian. Tapi Ustazah, SPM kita tahu tarikh, tapi ujian Allah tak boleh dijangka. Memang betul. Sebab itu kita selalu bersedia dengan apa? Amalan-amal soleh yang kita lakukan istiqamah. Ada orang, subhanallah, datang je apa ujian, tenang. Kita kata, kau ni tak ada masalah. Happy, okey. Saya ada banyak masalah. Bila dengar, dia betul kau ni ada masalah macam ni. Tak tahu pun kamu ada masalah dengan suami yang kronik macam ni. Tak tahu pun kau punya anak gini. Ya, subhanallah. Lepas tu macam mana boleh tenang? Sebab apa? Dia orang yang melazimi istighfar 1000 kali sehari. Selawat 1000 kali sehari. Jaga solat duha. Baca Quran setiap kali lepas solat paling kurang 2 muka surat. Contoh ya. Setiap hari melazimi sedekah walaupun sedikit. Sebelum tidur baca zikir Fatimah contoh. Lepas solat baca ayat kursi. Nabi kata hadis sahih, siapa yang setiap kali lepas solat tidak meninggalkan ayatul kursi, tidak ada apa yang menghalangnya dengan syurga melainkan kematian saja. Mati insya-Allah masuk syurga. Subhanallah. Maksudnya dia panggil anti kalau panggil vaksin kan untuk mencegah. Dia dah ada vaksin ujian. Maksudnya bila datang ujian tak disangka,
Dia dah ready, dah bersedia. Yang dia boleh hadapi ujian itu, dia boleh adun, dia boleh uruskan ujian itu dengan baik. Tapi ada orang memang tak ada semua persiapan, tak ada perisai, tak ada apa. Tapi diuji tu, dia pun terduduk, menangis, tak boleh keluar rumah, kan maki hamun, bla 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 bla, dia mengamuk. Sebab apa? Kan Allah dah sebut, dah bagi amaran, hidup kamu akan diuji. Tapi Allah buat surprise. Maksudnya, tak adalah bagi tahu, okey 2 hari lagi kamu bakal diuji, 2 hari lagi kamu diberikan masa, ujian akan datang daripada seorang rakan sekerja akan tikam belakang, tak ada. Memang Allah tak bagi, Allah bagi kita, Allah minta kita sentiasa bersedia. Sebagaimana kematian pun tidak dijangka, kan? Jatuh, bangun, sedih, gembira. Hari ni kita gembira. Mungkin petang ni kita sedih. Sekarang kita sedih, mungkin petang ni kita gembira. Ada orang yang hantar kuih free, kan? Kuih bagi ni. Kita, dunia hidup adalah unexpected. Sangat banyak berbanding yang kita expect. Unexpected memang sangat banyak yang tidak dijangka. Hari ni suami kita masih ada, esok dah meninggal. Kan? Bimbanglah pula risau. Nampak cik suami depan ni. Maksudnya, hari ni masih lagi gembira, bahagia. Esok tiba-tiba anak Allah ambil. Kita tak jangka tuan-puan sekalian. Tetapi yang kita boleh buat, kita tak boleh teka apa akan berlaku esok. Tapi apa yang kita boleh buat adalah sentiasa buat persiapan rohani jiwa kita dengan meneguhkan amal-amal soleh, zikir dan sebagainya amal soleh. Dan insya-Allah saat kita ditimpa ujian, ringan ke berat, kan, besar ke kecil, lama ke sekejap ujian tersebut tuan-puan sekalian, tetapi kita dalam keadaan yang menakung. Takungan kita timpa ujian itu, hati itu dalam keadaan yang firm, yang kuat. Tuan-puan dan mati Allah sekalian. Ada orang kan, contohlah, dia masuk acara lumba lari, mewakili negara Malaysia, kan? Subhanallah. Dia buat persiapan biasanya untuk menghadapi ujian tu, bukan ujian, kita panggil ujian lah. Ujian yang mana akan menguji kecekalan, kelajuan dia berlari tu, dia dah buat persiapan mungkin setahun sebelum. Tapi ada pula pelari dia buat persiapan lain. Dia tidur cukup, makan cukup. Dia kata aku mesti tidur cukup, makan cukup, kan? Biar betul-betul tenaga cukup nak berlari esok. Siapa yang akan menang? Sudah tentu yang buat persiapan tadi tu. Kan selama setahun duk berlari. Selama sebulan lagilah banyak berlari. Tapi yang seorang lagi, okey dia cukup rehat, pastikan rehat cukup. Rupanya salah cara dia menghadapi ujian berlari tu. Salah. Sebab itu tuan-puan sekalian, kita kena ada, tak ada cara yang lebih tepat untuk bersedia selalu menghadapi ujian Allah. Iaitu persiapan rohani kita. Makanan rohani, solat, zikir, selawat, istighfar, baca Quran, sedekah, puasa, dekatkan diri, hadir majlis ilmu. InsyaAllah dengan itu sentiasalah kita ini bersiap sedia, dan bila saat ujian kita tak teruk sangat. Kita cepat move on, kita cepat bangkit. Kita tidak larut dalam emosi yang lama. Itulah yang disebut sebagai tajuk kita hari ini. Nikmat di sebalik ujian. Dan bila kita mampu tuan-puan sekalian, kita di kalangan orang yang sabar. Bulan tu ada 20 ujian. Result dia semua cemerlang. Ada juga baik. Ada juga sederhana. Kan kita tak tahu berapa markah setiap kali kita dapat ujian daripada Allah. Kalau SPM tahulah ada 5A sekian-sekian kan. Tapi ujian daripada Allah mesti ada result. Cemerlang. Oh ada waktunya bila dapat ujian, tarik nafas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu, tak apa. Okey, tak apa. Ui cepat je dia tarik nafas, gini-gini contoh kan. Kalau sesuatu yang tidak melibatkan perkara-perkara yang lain, yang mana melibatkan kita saja. Melibatkan kita saja mungkin kita boleh abaikan. Tapi jika melibatkan banyak pihak, perlu diuruskan. Ujian tersebut bla 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 bla. Kena ada perbezaan lah. Jangan semua tak apa belaka kan. Ada benda yang perlu kita tegur, perlu kita marah sikit, perlu kita bertegas supaya kesilapan itu tidak berulang. Maksud saya ialah kita ingat-ingat balik. Contohnya 1 bulan berapa ujian kita dapat. Cuba kita tulis ujian pertama ni. Lulus ke tak? Takut fail tuan-puan sekalian. Takut banyaknya fail. Sebab ketika diuji, marah dulu kan. Cari salah orang sana, salah orang sini, apa semua. Jadi tuan-puan sekalian, mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ni, masa kita pun dah habis, muslimin-muslimat. Mungkin kita nak terima satu soalan saja. Saya sebenarnya ada temu janji dengan pihak lain, sepatutnya sampai sebelum pukul 12.
Tapi insya-Allah pihak tu boleh tunggu. Harap-harap kami sempat temu janji dengan doktor sebenarnya, dengan pihak hospital. Jadi insya-Allah muslimin muslimat, kalau tu tak ada soalan lagi baiklah bagi saya. Kan, sebab kita sebenarnya perlu siap pukul 11.30 tapi sekarang dah dekat pukul 12. Mudah-mudahan dapat pengajaran sedikit sebanyak. Tuan-puan sekalian, terima kasih, mohon maaf di atas kekurangan kesilapan. Terima kasih pada Kemas. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa secara fizikal berdepan insyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala yang kita terima pada pagi ini ialah nikmat yang tidak boleh ditandingi yang telah Allah kurniakan kepada kita. Syukur pada Allah. Terima kasih Ustazah di atas perkongsian ilmu yang cukup mantap yang telah memberikan banyak manfaat, motivasi, pengajaran dan inspirasi kepada kita semua dalam menghadapi pelbagai ujian dalam hidup kita seharian selagi kita berpijak di bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dengan perkongsian ilmu tadi dapat dijadikan pendorong dan memberi peringatan untuk kita sama-sama mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Para hadirin sekalian, nampaknya program webinar kita telah sampai di penghujungnya. Syabas saya ucapkan kepada mereka yang tabah dan sabar mengikuti webinar kita hingga ke akhirnya. Sebelum bersurai, saya mewakili Jawatankuasa Kemas Daerah Segamat ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Ustazah kerana sudi meluangkan masa dan berkongsi ilmu pada hari ini. Ucapan terima kasih juga diucapkan kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak dalam menganjur webinar Bicara Santai hingga selesai pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kesejahteraan dalam hidup kita bersama. Marilah kita sama-sama terus dan terus basahkan lisan dengan kalam Allah, tenangkan hati dengan zikrullah. InsyaAllah selamat dunia akhirat. Sesungguhnya yang baik itu datangnya dari Allah dan yang buruk dari kelemahan diri saya sendiri. Sekian, saya Julia binti Man mengundur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Ya, aku penat tengok.